alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan bertuan pengurusi acara, kepada dekan-dekan, pengarah, semualah pegawai kiri dan kanan yang pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Paling menakutkan tajuk hari ini lah. Jom tanya pakar apa hal. Kan? Takut pula saya tanya pakar kan. Wahal pakar taklah pakar, tapi sekat nak tanya boleh tanyalah kan. Azam tahun baru 2023, sedangkan kita dah pun mencecah hari yang ke-18 pada tahun 2023. Jadi apa-apa pun, hari ini adalah hari yang paling menyeronokkan buat warga UMP pagi ni kan. Sebab bila hadir ceramah pagi ni, maknanya tak payah kerja. Macam tu lah ayat dia kan. Tak adalah, sahaja je. Tapi sebenarnya ramai gak yang risau sebab bila datang, sebab dia fikir banyaknya kerja tak siap lagi kan. Tapi itulah dia, kerja tak pernah selesai, sentiasa ada tugas-tugasan yang perlu kita laksanakan. Dan bila sebut tentang azam, azam tahun baru, azam ni merupakan kemahuan, cita-cita, keinginan, tujuan yang sesungguhnya, apa yang kita nak capai. Sebenarnya bila tahun 2023 ni sampai kan, kita macam pengkar-pengkar lagi. Pengkar tu tangan tak berapa mahir lagi nak tulis 2022, tiba-tiba dah 2023 kan. Nak tunjukkan kita ni sibuk lah, sibuk sangat. Dan masuk aja pada bulan Januari ni, orang dah mula tanya soalan, tahun ni tema kalau apa. Dia dah mula tanya dah kan. Dan macam itu sebab saya kata, bila masa tu cepat berlalu, maknanya apa? Cepat masa berlalu maknanya apa? Bila cepat, kita dah mula terasa cepat masa berlalu, maknanya dah dekat dah nak mati. Dekat sangat dah kita dengan kematian ni sebenarnya. Sebab tanda-tanda kematian tu sebenarnya kisah yang saya tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Nabi Yaqub berbual dengan malaikat maut. Ada 3 tanda yang aku dah bagi, dia kata, sebelum nak cabut nyawa kau ni wahai Nabi Yaqub. Dia kata 3 tanda tu apa? 3 utusan. Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah mula merasa macam tu. Dah kan. Saya pergi umrah baru ni, saya baru balik sebenarnya, baru 2 minggu balik. Baru perasan, tiba-tiba rasa jauh pula sa'i ni. Macam tu sayup tengok, jauh macam tu. Wah, dah berapa kali pergi tu, dulu tak adalah rasa jauh sangat. Sekarang dah mula rasa jauh. Sebab apa? Sebab usia. Sebab kita dah makin tua kan. Itu pertama, badan yang tegap sudah mula menjadi lemah. Yang kedua, badan yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dan yang ketiga, rambut yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tanda tu? Dah ada belum? Kalau dah ada, standby. Kan susah pun kan. Jadi rupanya Nabi pernah ambil satu ranting kayu, Nabi tulis ambil lukis dekat satu tanah ni. Nampak Nabi buat satu garisan panjang macam tu. Kemudian Nabi ambil pula, Nabi lukis pula satu segi 4 tepat, tergantung pada garisan yang panjang tu. Tergantung segi 4 tepat tu. Buat macam ni. Kemudian Nabi lukis satu segi 4 tepat, tergantung pada garisan yang panjang. Dalam segi 4 tepat tu, Nabi cakar-cakar dalam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Maka Nabi memberi gambaran, garisan yang panjang tu, itulah cita-cita kita. Aku nak buat ini, aku nak buat itu, aku nak buat ni. Kau tengoklah nanti hujung tahun rumah aku jadi macam mana. Kau tengok baju aku tempat hari raya, aku tak sama dengan orang lain. Kau tengok pagi raya nanti. Kau tengok kereta aku tu, aku dah bersubmit loan dah. Kau tengok kereta apa nak keluar, kau tunggu. Dia kata kan. Maksudnya dia punya cita-cita banyak. Manusia memang macam tu, cita-cita banyak. Tapi yang dia terlupa yang segi 4 tepat tadi. Sebab umur kita setakat tu je. Dalam segi 4 tepat tu je umur kita. Dan bila Nabi lukis cakar-cakar tu,
yang cakap conteng-conteng dalam tu, itulah ujian dan dugaan dalam kehidupan kita. Disebabkan ujian dan dugaan yang banyak tu menyebabkan dah bulan 12, dah bulan 1, kan? Macam baru semalam je, macam baru hari tu kita raya, dah nak puasa balik kan? Itulah sebabkan oleh ujian dan dugaan. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang tak orang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari daripada ujian dan dugaan. Memang ada ujian dan dugaan. Masalah suami, kan? Masalah suami tak bertanggungjawab, kan? Masalah isteri yang gemar post semua dekat dalam media sosial, kan? Sol aku juga yang kena, kan? Betul, saya share, saya tunjuk kat semua orang. Saya kata macam mana saya pun kena, Abang Samsul kau pun kena, budak ni pun. Kalau kau tengok dalam media sosial, cubalah jangan salah tag. Cek betul-betul ni akaun siapa, kan? Lagi satu lagi, pengajaran yang paling besar dalam peristiwa tu, terang cakaplah Samsul Yusof dengan Puteri Sarah ni, kan? Tak kisahlah. Janganlah kita jadi macam orang yang faham sangat masalah rumah tangga dia. Semua berebut-rebut nak bagi komen, apa hal? Macam rumah tangga kau tak ada masalah, kan? Kau suami kau sekejap mancing kat gambang ni, kau tak tahu, kan? Itu pun ada isu juga. Tak, isu rumah tangga ni adakah semudah suami tak tanggungjawab, isteri ni baik? Tak semudah tu. Dia complicated. Dalam rumah tangga mesti ada sumbangan masing-masing. Dia mungkin dah tak bercakap, dan masing-masing tak ada, mungkin salah seorang tak ada usaha nak improvekan keadaan tu. Mungkin macam tu, kan? Isu rumah tangga ni banyak. Saya yang menghadap, saya jumpa saya, ya Allah, banyak betul. Tu belum cerita suami macam saya, yang paling banyak saya dapat suami macam minta sedekah dengan isteri. Bila setiap kali nak berhubungan macam minta sedekah, banyak. Ya, dalam isu dalam bilik ni, kan? Orang lelaki macam minta sedekah. Aduh, tension. Itu yang ramai lepas tu terbabit. Yelah, mungkin orang perempuan, pada pandangan orang perempuan yang kadang-kadang ambil ringan benda tu, ada setengah orang perempuan lah. Suami mulalah cari alternatif. Tu isu dia, masalah dia. Alternatif tu kalau yang halal apa, yang haram pergi Thailand, pergi rumah urut. Itu banyak lagi isu sebenarnya. Tu belum isu lagi orang ketiga masuk campur. Saya handle ada satu kes ni, bapa mentua memang daripada awal kacau rumah tangga anak dengan menantu ni. Anak dia anak perempuan, menantunya lelaki. Yang lelaki ni mengadu kat saya. Lepas tu sampai ke pejabat agama. Bila ayah marah anak, bapak mentua backing, jangan cucu aku tu kacau. Akhirnya dia kata, kalau kau ni, dia cakap dengan anak perempuan dia, hajat di hati ayah ni nak sangatlah sebelum ayah lelapkan mata, kau bercerai lah dengan lelaki kau. Bayangkan seorang bapak boleh buat macam tu, kan? Sedangkan bidu ni baksin dilarang semua sekali. Kita ni mohon cerai orang perempuan, ingat tu, dilarang semua sekali, melainkan oleh sebab-sebab yang diizinkan. Sebab salah satu sebab yang diizinkan, buka dekat belakang sijil nikah kita tu ada lafaz taklik, kan? Sekiranya apa, yang itu boleh. Tapi kalau sesaja cerai tak boleh, haram bau syurga. Bayangkan nak bau syurga tu pula 500 tahun perjalanan. Dah terbau dah. Bau pengsan. Jadi azam tahun baru yang pertama, taat perintah suami. Kan? Yang suami pula taat perintah isteri ya. Kan? Tak adalah. Kita berusaha untuk improve. Itu yang sebenarnya lebih baik, untuk improve ke hubungan kita antara satu dengan yang lain, kan? Jadikan percintaan suami isteri itu lebih menarik. Macam tu, kan? Sibuk jadi jururawat, kan? Contoh, kan, kerja shift, kan? Tapi bila ada masa tu, kan, duduk, bang, minta maaf tau, saya ni kerja dah lah shift, selalu abaikan abang. Lah sayang,
sayang kerja kan. Nampak? Drama sangat. Ya tak, ni saya juga betul. Kadang-kadang kita communicatekan benda tu supaya benda tu difahami. Faham? Macam tu lah. Jadi kita dalam rumah tangga ni tu lah, orang lelaki kena ingat, lelaki dengan perempuan. Lelaki, menurut ulama terdahulu, lelaki ni ibarat tulang yang lurus, perempuan pula ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila-bila pun lelaki tidak akan mampu meluruskan kebengkokannya itu, maka lelaki lah kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan itu, membengkokkan dirinya bersama dengan wanita itu. Orang perempuan ni macam mana pun dia, awak ni tak faham saya. Memang perempuan takkan faham lelaki kan? Seperti mana orang lelaki pun, walaupun tak faham, cubalah faham. Orang perempuan ni makhluk yang unik. Kalau dia kata tak nak, maknanya dia nak. Kalau dia kata nak, tak semestinya dia nak. Pening pula weh. Tu sebab kena faham kan. Jom kita makan, ikut abang lah. Makan kat mana? Ikut abang lah. Yelah, kita makan kat ni, makan ayam goreng kan, ikut lah. Makan ayam tak makan ke? Minum je. Lepas tu makan. Awak tak makan tak apa ke? Bubur ke apa? Sampai kat rumah kan, hari ni sebutir nasi pun saya tak rasa. Aku dah tanya kau nak makan apa? Apa masalah kau ni kan? Tu. Itulah perempuan. Untuk makluman, dia punya unik dia tu kan. Dia saja tunggu dah sampai rumah supaya kita dah tak boleh buat apa-apa tau. Supaya kau macam, kau nak aku buat apa ni? Macam tu lah. Dia sampai cakap macam tu lah. Kan? Tapi itulah, dalam rumah tangga 3 perkara. Pertama, nak selamat, nak bahagia, kena ikut syariat, ikut peraturan syariat Islam. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan tu proses berterusan. Aku tak faham tu lah, ke jantan ni tak apa dia nak tahu kan. Laki pun sama, aku dah 20 tahun ni, pening aku bini aku, apa dia nak pun aku tak tahu. Tu berterusan sebenarnya. Memang kita takkan faham. Lepas tu bila meningkat usia, berubah pula keinginan dia. Betul? Oleh lelaki, lagi tinggi usia dia, lagi lain keinginan dia. Betul? So orang perempuan kena aware. Dia macam ni, graf orang perempuan dia macam ni, dengan lelaki ni macam ni. Keinginan. Perempuan penat lah, besok lah, lain kali lah. Orang perempuan. Orang lelaki, now, sekarang. Dia lelaki dia macam tu, Ada lelaki dia macam tu. Yang faham, tak faham, kau tanyalah kawan, malah lah cerita. Ada yang blur lagi, apa weh. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan. Cuba awak tengok isteri orang, suami dia balik, dia berlari tau. Dia peluk suami dia. Engkau kayu, batu, tunggul kan? Abang, rumah dia rumah banglo bang, kita rumah flat, nak lari ke mana? Abang masuk dah nampak saya. Abang nak saya lari sepanjang koridor ni ke? Kan? Jangan kau banding, keadaan tak sama kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya yang paling penting sekali dekat dalam tahun 2023 dan ke atas ni, onwards ni, kita perlu memotivasikan diri kita. Kita kena jana ilmu sebanyak-banyaknya dalam diri kita. Sebab dikatakan 2023 ni merupakan tahun yang mencabar. Tengok aja tahun 2022, tahun 2021 bila datangnya COVID kan, la ilaha illallah, hara kan. Orang yang hilang kerja berapa ramai. Ada seorang kawan, anak kawan saya, dia interview dah lulus, dia dapat jadi pilot. Untuk syarikat yang warna merah tu, yang tambang murah tu. Saya tak nak sebut je nama dia sebab dia tak taja macam hari ni. Jadi dia dapat interview, dah lulus, dia dapat pilot, dia dah berhenti kerja. Esok tu mula kerajaan isytiharkan PKP. Dan 2 tahun dia tak ada kerja. Dan dia dah berhenti kerja yang lama. Itu isu dia, bayangkan kan. Lepas tu ada juga orang yang kebanyakan yang boleh survive, orang yang menggunakan akalnya kan, cari peluang-peluang, create kan. Macam saya lah sebagai penceramah, pening kepala
Dah biasa camah fizikal, tiba-tiba nak camah online. Kalau saya kata minta maaf, saya tak camah online, saya camah fizikal ni, maka 2 tahun lah Samsul Ubat jadi tak relevan. Kan, orang tak boleh dengar dah camah saya. Masa tu lah kelang kabut kan. Kita tak biasa pasang, kita pasang sendiri, cari stand, pasang sendiri, kita on, kita berlari. Macam tu lah, kita on, kita lari. Itulah kamera call, itulah kamera live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa semua sihat semua, bla 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 bla. 2 jam aku camah, kamera tak on. Camah untuk Kementerian Pengajian Tinggi masa tu kat Putrajaya. Ya orang bukan orang Putrajaya, apa tak start lagi Samsul Ubat ni kan. Lepas tu PA pula call. PA telefon pula, miss call kita tak nampak. Kita bercakap 2 jam. Nasib baik petang tu kosong, ulang balik camah yang sama, tajuk yang sama dalam suasana yang berbeza. Petang tu macam suasana pengumuman nak puasa. Hari ni itulah keadaan, cabaran. Lepas tu belum cerita lagi line, masalah line kan, signal tak berapa kuat, maka hang kan, tiba-tiba kan tak bergerak, ada gambar keras saja. Anak-anak PDPR problem, betul, ujian, mana kita banyak belajar dah. So gunakan akal kita. Ada orang yang mau optimal, ada orang dia pilot, sudahnya dia viral dia punya perniagaan tu, nasi lemak pilot kan, viral dengan pakaian pilot dia apa semua tu, dengan cap dia tu, dia buka kedai, ramai orang datang kan? Sebab menggunakan akal fikiran kita. Sebab orang yang bijak akan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Tu dia. Jadi alhamdulillah, so kita kena gunakan akal. Tu sebabnya disebutkan kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya tahu tak sempat salin, saya ulang sekali lagi. Kepada yang tak salin tu pun saya faham, sebab dia saudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah tu dia hafal terus apa Nabi sebut. Jadi saya faham. Tak perlu salin, tak apa. Okay? Iaitu kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Bila kata kekayaan yang paling besar adalah akal, memang akal akan bantu kita untuk gerakkan apa hidup kita, apa yang kita nak buat. Dan kemiskinannya adalah dah nak buat apa pun sebab akal pun tak ada kan, belajar pun tak nak pula berusaha untuk belajar benda-benda baru. Sekarang ni dah ada, belajar semakin mudah sekarang kan. Tu dia. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, syok sendiri. Orang yang cantik, saya ulang balik ya. Orang yang tak cantik, kalau rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Orang yang tak cantik, rasa dirinya cantik, ya Allah buruk betul. Macam itulah nak buat perbandingan kan. Makna merendah diri itulah kecantikan yang sebenar. Itu sebabnya saya datang dari 9 bab kata orang, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Tengok apa yang disebut oleh Imam Malik. Imam Malik kata nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Dia kata kena ada kenderaan yang tangkas. Apa maksud kenderaan yang tangkas? Adakah kenderaan pengawal keselamatan tadi yang beria sangat, kau bersiren dan aku terasa menteri pula aku tadi kan. Tadi kan menyala-nyala, yalah masa bila kita nak pakai kan lampu tu kan, time ni lah nak pakai. Wah, orang memang dah ready dah depan tu kan. Jadi mana kata maksud kenderaan tangkas tu bukan kereta, bukan jeep, bukan Pajero, bukan. Tapi maksud dia kenderaan tangkas tu adalah akal fikiran. Sekali lagi, akal fikiran yang cerdas. Itu sebabnya staff kalau boleh sambung belajar, sambung lagi. Kalau boleh sambung lagi. Aku dah sampai PhD lah, ambil lah benda lain, kita tak belajar lagi.
Ambil bidang-bidang yang pelik-pelik sikit, kan? Kan? Kalau kita dalam bidang law, kita ambil pula marketing. Kalau kita marketing, kita belajar account saja, sambung account sebab pun nak enhance knowledge kita, kan? Mungkin contohlah. Jadi mana kata sentiasa, kalau ada seminar datang, rugi kalau tak datang. Jadi fahamkan full house hari ni, standby nak ambil gambar. Aku duduk macam ni lah. Kan? Dalam hati, pandanglah. Dalam hati dia, okey, pandang. Kan? Ya, kan? Sekarang ni, dalam zaman teknologi ni, orang berlumba ambil gambar. Saya tak faham. Orang tua kat masjid tu pun pandai pada dalam telekong ambil gambar. Aku macam ni lah, dia sebelah. Ui, beranjat aku tu. Kan main lagi, mini love kawan tu. Kan? Tak padan dengan tua, bayangkan kan? Kan? Sebab apa tu berlumba-lumba kan, share. Nak tengok siapa yang bergambar. Dah bagi orang berdarah tengok. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Bat hari ni, kan? Ni dah tadi dah upload dah masuk dah dekat dalam media sosial masing-masing. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Bat depan-depan, kan? Lepas tu baca komen, untunglah tu, kan? Yang seorang lagi komen tak ajak pun. Yang seorang, kenapa aku tak tahu ni, dia kata, kan? Biasa, kan? Tapi itulah dia, kan? Yang penting kita jangan terpesona pada diri sendiri. Tapi bila sebut tadi, kan, kenderaan yang tangkas, akal fikiran yang cerdas. Kedua, bila sebut rumah yang lapang, apa maksud rumah lapang? Ada rumah bungalow, rumah banglo? Tak. Rumah semedi? Tak. Maksud rumah yang lapang adalah kesabaran yang tinggi. Kena sabar. Hidup kita kena sabar. Suami isteri kena sabar. Jadi staff kena sabar. Bos dapat dekan yang macam-macam ni, dapat pengarah macam ni, memang biasa. Nak buat macam mana? Hidup kita memang macam tu. Dapat datang kursus hari ni, rasa lega sangat, tak payah menghadap bos. Lega weh. Contohlah, kan? Ada yang mengunyah tengok aku ceramah. Macam kau tengok wayang, kau buat macam seronok sangat, kan? Kan? Macam tu lah, kan? Tak, tapi betul lah. Tapi kena, sebenarnya yang paling penting ilmu dia tu yang kita nak ambil. Rumah yang lapang, sabar. Sabar ni pula ada 3. Sabar untuk meninggalkan larangan Allah, sabar untuk taat perintah Allah, dan ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan yang Tuhan nak bagi. Kena sabar. Sabar banyak-banyak. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Adakah baju kurung, baju korporat? Tak. Maksud pakaian cantik ini adalah akhlak yang baik. Sekali lagi, akhlak. Dan begitu juga yang keempat, pelita yang menerangi adalah ilmu pengetahuan yang tinggi. Kena belajar. Cantik teluk, pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Jadi, kalau dalam bab tahun 2023 ni, perkara yang paling asas kalau kita tengok berdasarkan kepada pemerintahan, pemerintah kita sekarang ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menekankan daripada aspek integriti. Kan? Dan dah lama dah orang tak excited melihat kepimpinan negara. Boring. Tahun ni nampak macam ada excited sikit lah. Orang tengok, kan, nak tunggu apa lagi depan ni, apa lagi depan ni. Orang nak tunggu. Dan hari ni dah ada, semalam dah start, dah mula dah yang dapat bantuan rahmah katanya, kan? Jadi insyaAllah kita tak dapat lah rahmah tu. Untuk kategori-kategori penceramah memang tak pernah masuk lah, walaupun dia cerita pasal rahmah hari-hari, kan? Tak, tapi maksud dia, kan, banyak pengajaran yang kita dapati daripada pilihan raya yang lepas. Itu bukan cerita politik, tak, tapi kita belajar lah, kan? Jangan taksub. Kena nak penjawat awam, kan? Kita jangan taksub sangat. Time pilihan raya pangkah je, sudah. Jangan cerita ke orang, aku memang tak suka dia ni, aku suka. Jangan cerita dengan orang, senyap je. Tak perlu. Sebab kita punya awam. Sebab kita hanya akan ikut government of the day, tu saja, kan? Kadang bila ada orang terlampau-lampau sangat tu, yang tu kena, dia like pun kena transfer. Bayangkan. Ada seorang, ada satu hamba Allah, kan, pegawai keuangan dekat satu negeri Pasir Berdengung. Saya tak nak sebut negeri mana. Dia nampak orang tu menang pilihan raya, dia like dekat post tu. Dia like, bukannya komen, kan? Dia like, dia kena transfer. Nah, bayangkan. Tak boleh pula like. Bayangkan. Macam tu sekali lah, kan? Jadi
Baru-baru ni Tuhan tunjuk kan pilihan raya yang paling unik sekali. Dia pangkah ni sebab tak nak dia ni, dia pangkah ni sebab tak nak dia ni, dua-dua dapat. Itulah unik tu kan. Kan dia beli barang ni sebab dia tak nak ni, tak tahu pula dapat free gift. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu kan. Jadi macam tu lah tuan-tuan. Tapi apa pun dah sudah. Tak usahlah. Ini masa kita bekerja betul-betul. Bekerja betul-betul. Dan cabaran ni tu integriti. Integriti ni apa? Integriti ni adalah merupakan semua perkara-perkara yang baik. Kejujuran, ketulusan, kekukuhan, keutuhan, itu adalah integriti. Integriti ni berasal daripada istilah engineering, kejuruteraan, binaan bangunan. Integer, iaitu kekukuhan struktur binaan. Jadi sekarang kita nak kukuhkan organisasi kita dengan integriti. Rupanya dalam Islam dah lama ajar dah. Nabi beritahu apa? Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Itu Islam punya standard, baik, teliti, sempurna. Tapi kenapa kita dekat tempat kerja kita kadang ada orang cincai-cincai, buat sekadaran, lepas tu asbol, asal boleh, asbol, lepas tu benda tak sempurna, sengit-sengit. Contoh macam kontraktor lah, kontraktor kan, kita sampai buat rumah pun kita cakap kontraktor Melayu macam tu lah ayat dia. Kontraktor Melayu macam tu lah, ayat tu tak sedap. Mungkin betul lah Melayu, sebab kalau kontraktor Melayu Islam tak sepatutnya macam tu. Sebab standard ni mesti yang terbaik, sebab dia jaga kualiti dia, output dia mesti yang terbaik, bukan hanya sekadar janji ada kan. Saya suruh kontraktor tu buat kat rumah saya tu, buat bumbung. Dia tebuk kan, yang ada dia punya tu nak lekatkan dekat dia punya tiang tu kan, dia dah tebuk lubang dulu, steady dia tebuk lubang dulu, sudahnya tak tepat. Sudahnya tebuk lubang lain bagi tepat dengan tu. Berapa kali tebuk lubang, sudahnya tu macam mana, yang lubang tak apa Ustaz, tutup dengan skru. Tutup dengan skru, bila hujan lebat menitik-nitik air. Bayangkan, lepas tu satu gata tempat laluan air tu kan, kebetulan dah pasang gata tu, hujan lebat. Wah, bagus ni, boleh kita test tengok air macam mana. Hebat gila gata tu. Sebab apa? Air tak turun. Pergi mana air tu? Telan terus air tu. Rupanya bertakung kat tengah tu. Bertakung kat tengah tu. Tak apa Ustaz, senang ni. Dia tabuk tengah tu, dia hantar majiran. Ustaz pinjang lah orang sebelah Ustaz. Astagfirullahalazim, kau jangan buat kerja macam ni, saya kata. Cuba kau tengok rumah Cina depan tu. Depan tu kebetulan jiran saya ni bangsa Cina. Tengok depan. Ada tak ada buat macam kau? Tebuk kat tengah. Tengok. Tak ada kan. Takkan aku nak ajar kau, pakailah penimbang air tu supaya dia sengit sikit, turunlah air. Takkan tu pun aku nak ajar kau, aku background law tu kan. Oh ya ke ya. Dia pun buat, dia pun condong, dia tak pakai penimbang air pun, dia condong sikit, dah macam gelongsor. Macam mana nak cakap? Itulah dia keadaan dia kan. Tapi tak semua. Waktu saya jadi host untuk program rancangan bersamamu untuk bantu untuk orang susah bersama Yayasan Budi Ihsan Malaysia dengan TV Hijrah. Kita masa tu kita repair rumah orang susah. Mula kita buat di Johor. Buat di Negeri Sembilan, buat di Rantau, di Jelebu. Rantau satu rumah Seremban, rumah arwah Hamran Tompel dengan di Jelebu. Kemudian selesai 3 tu, dah selesai dalam tempoh 2-3 minggu dah siap, kita pergi pula ke Pontian. Pontian ada 2 rumah. Selesai Pontian, kita pergi ke Rompin. Rompin Pahang. Lepas tu kita pergi ke Perak. Sekarang nak kita buat kat botol kiri, botol kanan, dengan satu lagi dekat Kuala Kangsar. Lepas tu kita buat dekat Rompin tu, yang orang kampung ambil gambar tu, ambil gambar yang makcik belakang tu, orang tengah senyap ambil gambar, tiba dia bersuara tu, free size. Aku kata, aku pahal pula free size orang tua dia kata. Semua orang pandang dia. Jangan apalah free size lah makcik. Alah yang macam ni tu freestyle makcik. Kelakar betul makcik tu. Berai mata tergelak masa tu. Free size. Yang depan tu dah lah lebar, kecil hati. Kau nak free size macam mana? Marah. Macam tu lah keadaan dia kan. Jadi masa yang buat tu, yang kontraktor tu, nanti boleh tengok balik dekat dalam YouTube, boleh tengok rancangan tu. Rancangan My House, MIHAUS, My House. Maknanya harta asnaf untuk semua. Macam itulah kan. Jadi bila dia buat tu, ada yang kita bila dah dia akan tunjuk sebelum dan selepas, dia akan zoom cepat tau. Dia zoom cepat tu maknanya teruk tu kualiti dia. Lepas tu kan kita pakai drone kan, cepat-cepat.
banyak masalah. Dekat Perak, antara kontraktor kita yang terbaik. Di Jelebu tu pun okey. Kualiti dia buat, dia jaga betul. Malahan yang Perak tu siap tambah duit dia sendiri, sebab dia tak nak kira, dia nak buat, dia nak make sure yang hasil tu baik. Dah habis tu siap sedekah lagi kat tuan rumah tu, bagi pinggan mangkuk, bagi set dapur, semua dia bagi. Macam tu lah kan. Jadi kita boleh nampak kualiti sebenarnya. Tu sebabnya kita kena ubah ni. Orang Melayu ni malas. Apa pula? Ada je orang Melayu rajin. Ada orang Melayu berjaya. Orang Melayu ni memang seleka tak ada, kemas okey je. Tengok kemas semua. Kan? Tengok tu yang pakai uniform, orang pakai, nampak. Kalau yang sister tu apa, matron yang warna biru yang. Sekarang yang atas tu dah tak ada Oh, tak ada dah Oh, kenapa Sal? Pakai tudung letak atas tak boleh? Oh, tak boleh pakai tudung lagi. Oh, non-Muslim je pakai. Oh, okey. Sekarang ni nurse pun dia dah ilmu dia kan, communication skill dia. Dulu orang takut dengan nurse ni. Assalamualaikum kak, bila aku kahwin dengan abang kau? Rumah garang betul. Dulu orang kat hospital tak berani weh, garang-garang apa ni, nurse ni dulu. Sekarang ya Allah, dengan pakcik kita nak pakai injection tau. Pakai injection. Sakit tak sakit? Janji, saya janji tak sakit. Okey. Bismillah. Pakcik pandang tempat lain pandang tempat lain. Bismillah. Alah, ada sikit je. Dah sudah. Pakcik okey tak? Okey. Yang sebelah tu, kata sebelah, kau tolonglah injet aku. Bayang dia punya seronok tengok sebelah kena injet man. Macam tu. Sebab komunikasi dulu dah ada. Dulu garang kena marah kat hospital ni kan. Sekarang dah berubah, semua dah ada ilmu, berubah menjadi lebih baik lagi. Itu keadaan dia kan. Tengok yang apa, dari segi datang lewat tak ada lagi dah. Kalau dulu kita lewat datang, sekarang kita datang awal. Alasan-alasan tu tak mau dengar dah. Lah lewat lah. Kenapa tak lewat? Hantar anak sekolah. Habis orang lain ni memang tak beranak semua. Memang anak dia semua tak sekolah ni. Kau je anak yang sekolah. Tak ada lah. Anak saya ramai, anak dia pun ramai juga, tapi di sistem kan. Ada member saya seorang dekat Kuala Lipis ni, member sama belajar dulu. Dia bangun setiap pagi, 4:30 pagi dia bangun. Sebab apa? Dia nak masak dulu untuk anak-anak dia. Jadi bila pergi sekolah, anak dia tak boleh makan makanan dekat kantin tu. Ya Allah, seronoknya. Suami pun dapat. Bayangkan. Jadi bukan alasan untuk kita bangun lewat, untuk pergi kerja kan. Bukan tak tahu, ada je ni bekerja. Tu sebabnya, mana yang bekerja bahagian HR, human resource, dah tak mengaku lah dah. Bahagian human resource, kan aku tangkapkan aku seorang aja sekarang, matilah aku kena bahan. Tak ada, saya tanya je, mana bahagian human resource, bahagian sumber manusia mana? Semua. Oh, 3. Ni nampak. Untuk UMP punya ke? UMP. Tanyalah dia orang yang datang minta semua okey, sihat semua yang dapat kerja tu semua sihat. Tak ada datang jantung berlubang ke, tak ada kan. Betul tak? Kebanyakannya semua siap dengan dia punya medical check up, semua dah siap, laporan semua okey, x-ray dia okey, tak ada pun tulang berpintal, tak ada. Tapi bila kerja kan, sebenarnya cuba tengok, kebanyakan yang berumur 30 tahun dan ke bawah, pekerja yang 30 tahun ke bawah paling ramai MC. Paling ramai beralasan tak dapat datang kerja. Orang-orang lama, kalau dia tak datang kerja pun, kalau dia ada medical check up, kan dia ada rutin check up tu, dia kata saya masuk lambat. Esok tuan, saya ada check up. Dia check up pagi, tengah hari masuk. Staff saya dulu, saya ajar dia macam mana bawa kes mahkamah. Lagi teruk pada kes bunuh apa tu, sampai ke petang kau tak balik pejabat. Kau bawa kes bunuh ke apa kan? Saya ajar dulu bawa kes parking je, kes saman parking, kes orang berniaga tak ada lesen, itu je saya ajar dulu kan. Kes undang-undang tanah, sikit-sikit binaan bangunan tanpa kebenaran, ubah suai bangunan, tak adalah sampai tahap kes bunuh. Yang kau sampai petang tak balik apa hal? Merah tak boleh jawab. Yang seorang tu kejap-kejap MC kan, buah pinggang beralih, muntah darah tak berhenti, macam-macam staff ni yang muda-muda ni kan. Tu sebabnya saya dulu waktu bekerja jadi pegawai, saya pengarah undang, saya bincang dengan bos saya, semua jawatan wajib lari dekat Padang. Semua jawatan, walaupun dia pembantu takbir, kena lari.
Pengarah akaun lagi, pengarah undang lagi. Dulu lagi kat Padang 2 round. Sebab dia kata semua sihat kan, suruh lagi. Dah siap ambulan dah kat tepi tu. Ambulan tu siap buka pintu dah. Yang seorang tu baru lari round pertama, dia sendiri masuk ambulan. Betul dah tak tahan dah. Iyalah kan, kalau ikutkan sihat. Kan? Iya. Betul. Kena buat macam tu sebab fitness kan. Yang seorang tu pula kejap-kejap cuti apa meninggal. Bapak meninggal, mak meninggal, adik meninggal, ni meninggal. Memang kalau bahagian HR kaji balik tu memang tragis betul lah. Sebab menurut salah silah tu, dia lah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Dah tak ada siapa dah. Habis semua meninggal lah. Dari susun atur tu habis. Susun galur keluarga tu habis dah. Lepas tu dah jiran meninggal pun cuti juga. Itulah keadaan kita kena ubah tu. Kita kan, disiplin. Kan? Dan begitu juga kan, kalau kita tengok daripada aspek disiplin juga, kita tengok dari segi kualiti kerja yang kita hasilkan. Kalau tengok integriti ni, the state of being whole and undivided pun kena hati-hati. Jangan terlibat dengan benda-benda yang menyalahi undang-undang. Jangan tipu claim, jangan tipu overtime. Overtime claim ni, dia bukannya menambah pendapatan, dia hanya cover balik apa yang kita dah belanjakan. Mileage kan, jangan tipu claim mileage. Kenapa awak pergi kursus yang sama dengan dia tapi claim awak berbeza? Kita pun marah. Macam duit mak ayah kau, sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya. Kalau duit mak ayah dia tak tanya lah, tak apa, ikhlas je. Tapi duit ni duit universiti ataupun duit organisasi kan, duit kerajaan yang kita claim ni, kalau bukan hak kita, dia jadi darah daging. Orang yang membenarkan, dia akan kena. Tu yang saya kena dulu waktu satu ketika dulu kan, saya berceramah, dia bagi saya envelope, dah habis ceramah tu. Ni ustaz, ya Allah berat ni, alhamdulillah ustaz, rezeki cash. Saya pun wah, sampai saya pun cakap dengan driver saya, weh berhenti dekat bank Islam tak, aku nak bank in. Sebab saya tak biasa pegang duit banyak, sebab orang perempuan boleh bau. Dia kalau cium tangan tu bau belerang tu. Dapat duit kata dia, tahu dia. Wah, tu yang tak boleh tu. Saya pun pergilah dekat bank Islam tu, masuk tertap maksimum. Saya dengan mama-mamai tu masuk tertap, maksimum berapa tu? 7-8 ribu. Tengok dalam ni berapa ikat lagi tak masuk ni. Berapa dia bayar aku ni? Masuk 2-3 kali, belakang tu dah bising dah. Batu panjang tak habis-habis masuk duit. Akhirnya total 30 ribu satu ceramah. RM30,000 satu ceramah. Saya tak tahulah hari ni bayar berapa, tapi RM30,000 satu ceramah. Saya pun masuk dalam kereta, saya cakap dengan driver saya, wih, RM30,000 dia bayar aku, wih. Oh, bonus, dia kata macam tu. Lepas tu tak sampai 5 minit, telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum tuan, minta maaf tuan, salah sampul. Salah sampul. Dia bahagian kewangan bagi duit dekat dia, nak ambil ni duit penceramah, semuanya dalam ni. Duit penceramah semuanya dalam ni. Bukan maknanya semuanya duit penceramah. Lepas tu rupanya duit catering tak bayar lagi. Kemah yang kat luar dewan tu tak bayar lagi. Lepas tu penceramah 2 slot sebelum saya tu pun tak bayar lagi. Semua dalam tu. Jadi dia kata, lepas tu saya ni jadi gurau. Dia kata, tuan, nanti tuan kena return balik kat saya. Ada ke saya terima tadi? Jangan tuan, mati saya kena secharge ni tuan. Dia kata macam tu. Dia kata suruh tolak daripada apa yang dia orang bayar saya. Saya kata tak apa macam ni, jangan macam tu. Nanti dari segi audit tak elok, tak cantik. Jadi saya akan pulang semua. Nanti kau bank in balik dekat aku ni berapa yang patut aku dapat. Okey tuan. Memang kecoh agak lah masa tu dalam. Bayangkan kena secharge RM30,000, gila ke? Kan kesian kan. Saya ni jenis gurau ada macam tak ada je tu. Jangan tuan. Saya kalau orang telefon saya lah sebelum ceramah, memang saya jenis gurau. Halo, Assalamualaikum. SD kat mana sekarang SD? SD Samsul Rebat lah, bukan statutory declaration tau. Hello, Samsul Rebat. SD kat mana sekarang? Kenapa Iyalah sekarang kita kat program kat, bukan batal ke program tu? Jangan tuan, jangan. Dah ramai dah ni. Ada siapa tak beritahu saya semalam program tu batal? Jangan tuan, penuh dah dewan ni tuan.
Bos-bos saya semua dah datang dah ni, kata. Dia pula masa tu dah terperanjat kan, dah tak terfikir lah kan. Dia tak tahu saya bergurau. Saya memang kuat bergurau, tak tahu kenapa tu. Saya kadang kesal lah dengan sikap saya suka bergurau tu. Ya. Tapi betul kan, bila bergurau tu dia kurang lah sikit stres kita kan, macam tu lah kan. Tapi macam datang, saya ingat last saya datang dekat sini, dekat blok sana untuk student, masa tu suara saya tak ada. Suara saya serak kan. Saya cakap, okay, Assalamualaikum semua, hari ni kita ceramah jangan betulkan memang suara saya macam tu lah suara saya. Tapi sebab memang saya ceramah hari-hari ceramah. Aduh, 5 hari Pahang, gila betul ceramah kat Pahang hari-hari kan. Tapi lah bagus lah, mak makan kat Pahang pun best-best kan. Zaman Tori. Semalam dekat Bera makan ikan baung gulai dengan ayam gulai. Ya Allah Allah. Macam mana nak diet? Lupakanlah diet tahun ni kan. Tahulah. Baru balik udah umrah gitu kan, macam okey sikit lah. Tak ada tuan-tuan, makan aja kan. Ni hari ni pun macam tu. Saya rasa lepas ni kan mesti ikan patin mesti ada. Tapi saya suka yang goreng tau. Ni kadang berceramah ni sebut dia bukan dia nak sangat pun, tapi biasanya dapat. Aduh. Iya. Air pun tak dapat mas sekarang cerita. Jadi apa pun kita ni untuk berjaya lah kan, untuk berjaya kita tak boleh ngelak apa nilai-nilai murni kita kena terapkan sebagai orang yang berintegriti. Pertama, jujur. Kejujuran kena ada. Memang saja tukar kau. Dia dah boring kan tu duduk sebelah tu. Tak, yang pertama kita kena jujur, jangan kita menipu kan, dalam kerja kita. Tugas kita jangan tipu. Sebab bila kita menipu, kita tak amanah. Bila menipu tu banyak benda-benda yang tak elok dalam diri kita. Itu sebabnya kadang ada orang dia tension bila dia bekerja kan. Terima kasih. Oh ya. Kan saya cakap, bila kita cakap kita dapat. Patin goreng tu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi jujur itu dia, baik kita cakap kan, baik kita cakap. Daripada sorok-sorok lepas tu sini-sini buat apa kan, cakap tu terang. Jadi jujur, jangan menipu. Lepas tu kita kata kalau lambat, jangan tipu. Kan, dah lambat lah. Itu sebabnya sebenarnya mesin punch card ni menyebabkan staff jadi tension, dia terkejar-kejar. Sebenarnya bagi flexi time pada staff dah lah. Staff datang lambat sikit 8-5 minit, dia baliklah pukul 5 minit kan, macam tu je. Jadi dia akan relax pergi kerja, relax, dia tak ada tekanan. Ini terkejar-kejar, nak cepat, mama dah lambat dah ni. Mama saja duduk gambang, mama saja menyampah aku. Mama dah lambat dah ni, cepatlah sampai sekolah. Halah, kenapa? Kasut stokin tinggal kat rumah, kau bayang tak? Dia kaki ayam datang naik kereta tu. Pernah tak berlaku? Pernah tak? Pernah kan, pusing balik ambil kasut jadi lagi lambat kan. Kenapa ni? Sebab tadi kelewatan. Anak saya bolehlah time tu dia tertinggal kasut, memang salah saya lah, mengaku je. Jujur. Yang kedua, amanah. Amanah kena jaga. Pergi ke pejabat, kita bawa anak kita, kau duduk dan diam, mama banyak kerja ni nak kena siap, kau duduk dan diam. Nak ambil kertas orang satu, kertas tu pejabat punya, hilang amanah kita. Bagi pen seorang sebatang, dah uat setiap titik yang keluar tu, hilang amanah kita kena jaga. Amanah kena ada, jaga benda tu. Kadang kita nampak benda tu kecil, kalau benda kecil pun kita tak boleh jaga, benda besar lebih lagi lah kita tak boleh jaga. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain, jangan saling jatuh-menjatuhkan. Tahun 2023 ni kita nak baik-baik semua. Kita kena rapatkan hubungan kita kena bersatu, jaga organisasi kita.
Sebab dikatakan 2023 ni tahun yang paling mencabar sekali. So, janganlah kita saling menjatuhkan. Yang pertama, jangan kita tamak. Jangan kita tamak, kongsi tak apa. Jangan tamak. Apa yang kau gelak? Cucuk. Hidup ni kan, tak, cuba kita tahun ni kita tukar. Jangan bersangka-sangka. Sangka tak elok aja. Jangan tamak, kongsi tak apa. Banyak yang boleh kita huraikan. Maksudnya, kita jangan kedekut dengan apa kita ada, tapi apa yang kita ada, kita boleh share. Kau masih tak selesai kan penjelasan tu? Ialah kongsi rezeki, sedekah. Kan, saya tak sebut suami. Maknanya, kita jangan kedekut. Mana kita boleh bantu. Dan saya nak bagi tahu tips nak bahagia. Tips nak bahagia dalam hidup. Semua orang nak bahagia satu ke? Banyakkan belajar. Belajar banyak memberi daripada menerima. InsyaAllah kita akan bahagia. Orang yang asyik nak menerima, dia takkan bahagia. Saya nak ni lah, abang tak ada pun bawa saya ni, abang tak ada pun bagi saya ni, abang tak ada pun ni. Orang bercuti pergi sini, kita syek-syek situ. Gambang pekan gambang. Suami yang tengah susah ni kata, sayang, walaupun pekan, walaupun gambang, yang penting kita bersama kan. Itu yang penting. Saya tak kisah bang, janji kebersamaan tu. Jangan ego sangatlah Nabila. Dah macam-macam Aish buat. Aku tak tengok dalam TikTok tu orang share. Kan? Geram lah orang ni share tak je baik lagi, orang ni share tak agak baik lagi. Apa masalah dia tu? Kan? Tengok tak cerita tu? Dalam TikTok pun tak tengok. Alah, budak tu berlakon cerita apa dulu? Tentang bulan. Tentang bulan tu pun tak tengok. Tapi betul lah. Kita jaga hubungan satu dengan lain. Maknanya kita fikir pasal orang lain. Jangan fikir diri kita je. Buang 3 penyakit dalam hati kita. Pertama, buang penyakit tamak. Buang penyakit tamak. Jangan tamak. Contoh ada makanan di jamuan kat luar, jangan ambil barang orang, ambil bahagian kita je. Jangan fikir kat rumah berapa ramai yang kita dapat ni. Jangan fikir tu. Fikir diri kita je. Kalau ada lebih tu lain. Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Apa ni? Nak bergambar? Bergambar lah, tak ada hal. Saya okey je. Gambar tegak RM50. Gambar. Tak ada, maksudnya okey. Saya kadang cuba tinggal lagi. Saya ni, ada orang cakap, suruh buat ni kalau kat luar lain karakter dia. Macam marah. Memanglah kadang-kadang cara kau nak ambil gambar tu. Kan? Kita tengah makan. Orang yang tengah makan ni kan. Tiba-tiba macam ni pun. Dia pun macam ni. Saya pun pandang. Bila saya pandang, tak ambil gambar, tak boleh. Dia mana cakap dah. Macam mana tak berangin aku tu kan. Anak saya sampai cakap apa? Bah, dia ni tak boleh tunggu kita habis makan ke? Macam tu. Lepas tu, alah ustaz, tak apa ustaz, ambil gambar. Saya tengah makan, tengah jamuan ni kan. Tengah jamuan, dia berdiri belakang. Alah ustaz, ustaz buat tak tahu je. Sebab tak tahu je, kita nak ambil gambar kat belakang ni. Yalah, aku makan. Pandanglah depan, tadi kau kata buat tak tahu. Lepas tu yang paling teruk nak ambil gambar berlima, lepas tu crop tinggal berdua. Lepas tu buat wallpaper. Mana lelaki orang tu tak marah kat aku? Susah weh. Kadang saya cakap dengan rumah saya, kita cari tempat yang tak ramai orang. Sebab susah. Tempat tak ramai orang tak sedap salat. Semalam dekat Bera tu, saya cari satu tempat. Tempat tu kebetulan tak ramai orang, 2-3 orang. Tak tentu arah orang yang baru tercanai tu. Tonton balik. Ya Allah, Dini. Ya Allah, Dini. Tu yang saya kena kat Sarawak tu.
Saya keluar pada roster Laksa Sarawak tu, non muslim tu free hair, kata nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Ya. Macam-macam nama sebutnya. Tak salah Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Tapi saya tak adalah terbawa-bawa sangat bila dia panggil saya Hadi Putra tu. Tapi saya masuk dalam bilik air tu, cek jugalah tang mana kan, tang mana. Jangan sombong, betul tak? Sampai masa kita akan pencen, betul tak? Puan dah berapa lama dah jadi jururawat? Ya 11. Pencen lagi berapa tahun? Cuki agak-agak 19 tahun. Sekejap je. Umur sekarang dah cecah 30 lebih dah. 33. Kejap je kan? Betul. Tanya puan ni yang baju merah ni, berapa tahun dia nak pencen katanya? 20. Nampak? Kita nampak macam lama 20. Tak lama. Kerja berapa tahun dah? 12 tahun. Kejap je 12 tahun. Macam kahwin lah. Kejap je kan 18 tahun. Ada orang kejap je 5 tahun. Rasa macam 20 tahun dah kahwin. Puan yang pakai baju biru tu, puan UMP juga ke puan? Tu. Yang kau pakai tengah sana, yang macam contoh tadi kan, macam panel apa kan? Staf penjara penuh. La ilaha illallah. Tanya dia orang, aku sebut ikan patin dapat weh. Betul kan? Saya kata saya suka patin. Lepas tu macam ni pengarah tu. Saya takkan lupa penjara penuh. Saya masuk dan ceramah saya. Betul. Dia punya ikhtiar kan. Dia punya nak layan tetamu tu kan. Bukan susah pun goreng. Tak adalah, saya saja je. Tapi 4 kali sebut dah kan. Jangan kita sombong. Sombong tak ke mana? Belagak tak ada. Macam penyanyi-penyanyi ke apa semua kan. Sampai masa dia penyanyi hebat dulu, suara dia tinggi. Sampai masa dia masuk ke Gawar Gaza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Pelakon hebat macam mana pun jadi hero. Sampai masa berlakon jadi ayah dah. Datuk Rosyamno marah betul bila aku petik nama dia. Rosyamno kan dulu kan jadi gangster, jadi hero, jadi apa, hero Malaya orang panggil. Drama tiap-tiap minggu buka dia je jadi hero. Sampai masa dah berlakon jadi ayah kan, berlakon jadi atuk dan sebagainya. Sampai masa kena terima hakikat kan. Itu sebab kadang Tuhan bagi kita dalam hidup kita ni, Tuhan tak bagi semua. Tuhan kalau ada 10 benda tu, 7 Tuhan bagi, mungkin 3 Tuhan tak bagi, itu je. Tuhan bagi kita ni handsome mungkin, tapi gemuk contoh. Tuhan bagi contohlah, Tuhan bagi kita bahagia, tapi mungkin ada anak kita seorang tu adalah sakit-sakit tertentu contoh. Dia tak sempurna semua, tapi bukan kata benda tu tak baik. Allah Ta'ala bagi tahu juga, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sombong-sombong. Belagak macam mana pun. Bayangkan takkan masuk syurga orang yang sombong tu, walau kalau dalam hati dia tu ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Tak masuk syurga. Buat apa nak sombong-sombong? Kan? Sampai masa Samsul debat ni, tu orang masih bising. Macam-macam tu masalah juga tu. Ramah aja dia kata. Saya jawablah dengan rumah saya, abang ni camah pun ni dalam 2-3 tahun je lagi mungkin. So kalau abang duduk rumah jangan kau muntah tengok muka abang, sudahlah. Ya. Sampai masa besok mungkin Samsul debat dah tak ada. Ada Samsul debi, Samsul debat, Samsul debu. Adalah pencamah-pencamah lain kan. Samsul debat ni jadi penuh jadual ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab saya tak ada tajuk spesifik. Motivasi saya, masjid pun saya, pasal tata tertib pun saya, sebab saya dulu kan pengarahan undang kan, subjek tentang pemahaman undang-undang pun saya, kompetensi keusahawanan pun saya, cara-cara nak berniaga pun saya. Sudahnya semua tajuk saya. Dulu dalam masa bermula saya camah lagi pula, saya pernah camah kat Jempol tu, saya tak tahu masa tu tak ada PA. Dalam perjalanan saya call, Kak apa tajuk ini Kak?
Kelebihan penyusuan susu ibu. Gila. Beremergency aku tepi jalan tu. Apa hal tajuk ni pula bagi aku? Betul. Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Buat dekat hospital Jempol kerjasama dengan Federal Raja Alias. Buat dekat Dewan. Aku mengelabah masa tu. Nak buat macam mana ustaz? Dia nak ustaz ke bawa tajuk tu? Aku telefon lah. Telefon Ustaz Nur Azman Ahmad, kaunselor Agama Islam Negeri Sembilan masa tu. Minta dia share sikit point. Tanya Ustazah Hazlina, dia pun bagi point dia 3. Saya pun check dekat Google sikit. Dapat. Okey. Saya pun pergi. Sampai kat Dewan tu, semua tu tua. Siapa perkebuik semua orang tu tua ni masuk dalam Dewan ni? Dah expired memang bodoh tak ada kan, tapi betul. Nak dongan juga ada bantai lah. Rupanya betul. Dapatlah saya belajar jugalah masa tu. Punya susu ibu ni sebenarnya adalah salah satu cara untuk bantu orang perempuan bagi bentapakkan bentuk badan yang cantik. Oh ya, dia seorang kan? Oh ya. Betul, tanya Nas, betul tak? Bentuk badan perempuan nak dapat curve shape yang cantik, salah satunya adalah susu badan. Caranya bila bangun anak malam-malam nak susu, maka naik kot cara kita pegang anak kita tu, tampung dia tu macam mana? Duduk. Bersela tu macam ni, tampung. Kalau penat pun pandang balik macam tu. Baru cantik badan. Ini botol lama macam ni memang takkan cantik lah badan. Faham? Tak faham sudah. Iya betul. Mengangkat budak tu mencari pahat lah. Betul ni cerita betul. Memalas sampai tahap dia punya malas kan. Tidur. Budak tu mencari kan. Allahu Akbar. Okey. Jangan kita sombong. Tak ke mana pun. Orang ni sombong ni dengan dunia. Pertama, sombong apa? Dengan suami. Sombong dengan isteri. Isteri I paling pandai masak hari. Kita tahu tak? I tak main nak makan kat kedai ni. Oh my. Besok sebelah kita makan kat kedai. Faham? Orang rumah dia meninggal malam tadi. Ayo. Suami I bagi I duit belanja 3K sebulan. You ada? Oh mak belagak. Malam tu suami mati tercekik sudu. Abang kak mati macam tu kan. Tercekik sudu. Habis hilang 3,000 sebulan. Yang kedua, harta dunia, duit sampai masa habis. Kereta sampai masa jadi lama. Kereta baru berapa lama rasa baru? Sudahnya rasa lama. Dulu saya datang naik Azia aje. Gelak dengan aku. Aku naik kereta besar salah, naik kereta kecil salah. Naik kereta besar apa? Besar kereta sekarang belakang. La ilaha illallah. Naik kereta kecil susah hidup di sekarang. La ilaha. Saya naik kereta Azia tu. Kereta Azia tu sekarang dah cecah 350,000 kilometer. Memang hari-hari saya satu my favorite car, siap leather seat, reverse camera, my man. Iya, walaupun Azia tapi saya suka kereta tu. Saya ingat saya datang ke hotel butik Kuantan, ceramah untuk Telekom masa tu, TM. Masuk sampai kereta tu berselumak kotor kan. Saya cakap dengan driver saya masa tu, weh, ni kau sampaikan kat hotel ni kan, kau pergi basuh dulu kereta baru kau datang balik kat hotel. Okey. Jadi saya turun, dia terus jalan. Yang nyambut saya dekat lobi tu, steady ustaz ya. Jauh-jauh datang naik Grab. Weh, kata aku tu. Grab katanya, kau ajab tu. Nasib lah orang naik kereta kecil ni kan. Tu lah. Tapi kita kena baguslah cacar agam kan, cacar agam. Tu belum dekat UTM jalan Semarak tu, dekat UTM Space tu. Lepas ceramah pergi jalan kaki pergi UTM resident yang ada hotel kan belakang tu. So driver saya datang kemudian parking tu kena klaim. Gila betul, merah padam muka pengarah kampus tu kan. Habis buat macam mana? Kena terima je lah kan. Merah kawan tu kan, buka balik. Tak payah sombong-sombong. Harta dunia je tu. Kereta, duit, motosikal, sekejapnya akan jadi lama. Yang ketiga, kedudukan pangkat. Satu kali mengundi 3 Perdana Menteri terdapat kan. Nak cakap apa? Sementara ketua kampung jajak tukar. Pengarah kampus pun jajak tukar. Tu biasa. Tu nak beritahu apa? Jawatan sementara. Saya sendiri pernah bergelar pengarah undang sampai masa saya bersara dapat kad pencen. Sebab dulu saya bekerja sebagai pengarah undang dan saya pernah ambil cuti tanpa gaji selama setahun.
Kemudian tak sampai setahun, bos saya kata, masuk kerja balik lah, banyak kerja. Saya kerja balik. Dan masa tu saya dah mula dah. Kalau jauh-jauh sikit, saya kena ambil cuti. Kalau ceramah jauh, saya kena ambil cuti. Lala saya dah tak tahu dah mana satu part time. Macam jadi pengarah tu pula part time. Ceramah tu banyak. Jadi saya ambil keputusan bersara. Saya ambil option. Alhamdulillah sampai sekarang saya dah dekat pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Iya, tu sebabnya kita jangan belagak dengan apa kita ada. Sampai masa kita akan hilang semua tu. Tu dia. Tu yang kedua. Yang ketiga, jangan kita dengki. Kan? Kita kena terima. Kadang kita marah dengan orang kan. Apa maksud dengki? Apa maksud dengki? Iri hati. Iri hati ni perkataan seerti. Tapi kalau kita ikut dengki ni, kalau betul kita faham maksud dengki, kita tak nak dengki dah. Dengki ni samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Macam tu aja. Orang tu dapat APC, kita marah. Macam dia seorang je kerja. Pas dia. Dah staff korang ramai. UMP je beribu staff kan. Berapa staff dah? 1,000 lebih kan? 2,000 lebih. HR berapa ramai staff UMP ni? Dah mula tanya sebelah dah mula. 2,000 lebih. 2,000 lebih staff. Dalam 2,000 lebih staff tu, yang boleh dapat APC setiap kali tu dalam 7% dia, 7 ke 8% dia. 7 ke 8% tu adalah berapa belah orang kan yang dapat. Kena sabar. Dan tu belah orang tu pula kena bagi pula department. Ya, department yang memang 4 orang kan, separuh yang dapat. Iya, tu sebab cakap pembahagian. Lepas tu bincang-bincang, kita kena bersabar. Kan kata tu, sabar. Kadang kita tak dapat ni, tapi Tuhan bagi benda lain. Itu je. Tuhan tak bagi kita dapat tu, kita dapat ni. Kan? Kalau khusus pergi Genting, hantar dia. KJB, hantar dia. Pergi Sabah, Sarawak, hantar dia. Pergi Pekan, kita. Pasal khusus pun kau marah. Kan? Iyalah, nak buat macam mana? Sabar, ada rezeki lain. Kerana Tuhan tak bagi tu, rupanya kita mungkin ada rezeki tu nanti. Sabar. Iya, saya dulu macam tu lah. Jadi pengarah undangan. Asalnya jauh, hantar orang ni. Yang jauh, hantar orang ni. Luar negara, hantar 4. Sudahnya saya dapat pergi Korea. Dapat pergi Korea, apa? Saya pergi Daegu, pergi Seoul. Seoul. Pasal aku pun kena ni, saya tunjuk, saya share lah kan, orang biar nampak ni, bukan saya bohong kan. Parah betul. Mana nampak saya tengah syamah dekat bomba dekat Hang Tuah KL. Tak apalah, yang nampak, yang depan ni nampak lah. Nampak kan? Dulu minat sangat dengan beliau ni, tapi sejak ada kes dengan Ira, terus boykot camah beliau. Pahal. Tak, bukan kata saya jangan Samsul kau tercakap main-main nak menjadi bahan cakap. Memang betul kena. Ni Ni. Ya, gambar saya dekat Mekah itu masa dekat Jabal Sur. Perangai orang jantan, duk camah hari-hari pasal kahwin, lalah dia yang kahwin, tak guna punya jantan. Betul tak? Tengok, betul tak? Nampak kan? Lepas tu Abang Samsul Kau buat gambar macam ni. Samsul Yusof, Samsul Kau, Samsul Reban. So tengok dulu, pada budak-budak baru nak up, kau tolong tengok mana satu yang kau punya target. Betul. Saya kena ni, betul. Saya tunjuk mesej. Saya mesej ni, saya dekat dalam Instagram nak tengok dah. Macam Assalamualaikum Ustaz. Ni Zakwan Channel. Biar aku sebut ni Zakwan Channel. Assalamualaikum Ustaz. Sampai hati Ustaz kahwin dengan Ira Kaza kan Ustaz? Saya ingatkan Ustaz setia. Anak Pak Samad juga Ustaz nak. Apa hal ni?
Ni kan yang tadi kan, yang tunjuk gambar tadi, saya komen mesej kat dia. Ui, kata, yang kahwin tu Samsul Yusof, apa pula Samsul Debat yang kau babit kan ni? Kan? Allahu Akbar. Dia kata, lepas tu, oh ya ke? Sorry Ustaz, salah info. Senang je kau kan? Kau dah publish, kau dah share. Parah weh. Nak cakap apa? Tahulah. Media sosial macam tu lah kan. Tu, jangan kita dengki dengan orang kan. Ini tak tahulah kau sesaja ke tak tahulah kan. Tapi cara tu memang sungguh betul. Jangan hari-hari macam masa kahwin sebenarnya dia yang kahwin. Bahal, salah ke aku kahwin? Tak, maksudnya saya pernah kahwin kan. Itu je. Tak, kerana dengki ni kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, dengki ni adalah bila orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Contohlah, dengar-dengar dia naik pangkat, dengar tu, dia tak rasa apa, dengki dah ada. Dengar-dengar dia beli kereta baru, baguslah sekarang loan tak susah pun, dia tak rasa apa, maknanya dengki dah ada. Dengar-dengar anak dia peksa dapat semua A, baguslah, tak rasa apa. Jadi dia sepatutnya apa? Sepatutnya dia rasa gembira. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, dia ke oh Allah, Alhamdulillah, besok papa senang tak tolongkan dia, happy. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya ke? Dia tu dah rajin tumpangkan orang, besok papa senang tumpang kereta dia, tapi isi minyak je bawa tidur. Macam tu. Dengarnya anaknya dapat peksa dapat semua A, Alhamdulillah kan. Alhamdulillah anak dia dapat semua A. Ada juga anak-anak staf kita yang pandai-pandai ya, macam tu kan. Tapi kalau dengar-dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilat bos tu, confirm dengki, confirm. Dengar-dengar dia apa beli kereta baru, tak boleh dicuri duit tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua A, macam anak dia seorang pandai, confirm dengki. Kan? Jangan kita dengki. Itu sebabnya kalau yang anugerah Hikmat Cemerlang tu kan, kalau ikutkan, kalau tak nak apa, senang je, tambah je anugerah lain. Kalau ikutkan anugerah Cemerlang tu bukan apa sangat. Cuba tengok anugerah Hikmat Cemerlang dapat apa. Pertama dapat apa? Jangan nampak sangat kau nak duit tu. Sijil dulu. Sijil dulu tau. Duit tu iringan dia je tau. Sijil penghargaan tu yang kekal. Duit sebut duit. Yang kedua baru duit. Maknanya sijil penghargaan dulu. Jadi kita tambahkan sijil penghargaan tu. Bila keluar je senarai tu kan, bahagian HR mulalah telefon kawan dia. Sedangkan surat tu sulit dan rahsia. Hello, kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Kawan pun cakap, belanja apa ni, tak faham lah. Tanyalah, kau dapat APC tahun ni. Mana je kau? Senarai nama kau kat tangan aku sekarang. Ya ke weh? Kau jangan cerita dengan sesiapa tau, sebab surat ni sulit dan rahsia. Sudahnya dah tersebar. Lepas tu mulalah kawan-kawan, bila nak belanja, 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 dah tersebar dah, bila nak belanja, bila nak belanja. Tu yang muka dia naik atas pentas tu, terima anugerah tu, muka tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Tambahkan anugerah-anugerah lain supaya, tapi tak ada duit pun tak apa, dapat sijil. Contoh markah SKT 90 ke atas, dapat sijil. Oh mama saja. Mama dapat A result kerja mama. Memanglah. Itu sikit tu, mama normally 95 and above. Wah. Steady dah lah kan. Lepas tu tak pernah MC tahun dinilai. Tak pernah MC tahun dinilai pun dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau baliklah, dah muntah darah dah ni. Nanti tak dapat sijil. Punya nak sijil tu kan. Yang ketiga, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Anak pun tanya, bah, apa maksud tak pernah punch card merah ni? Maksudnya abah kau tak pernah lambat pergi kerja. Biasa tengok abah lambat ya? Ada caranya. Wajar tu. Dia ajar pula budak tu caranya. Aduh, parah weh. Kan? Jadi jangan kita gaduh. Kadang-kadang jangan dengki. Jadi sepatutnya kita gembira, berlapang dada dengan kegembiraan orang lain. Dengar-dengar Pak Haji tu umur dia 85 weh. Lepas tu dia kahwin.
Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa pula? Bini dia umur 25. Suami 85, bini 25. Tak buntang mata kau. Cuba positif sikit. Alhamdulillah dapat isteri yang tegak boleh jaga dia. Ini tak, orang perempuan cepat yang mulut. Amalan pertama mati tu. Cuba cakap yang baik-baik. Cuba. Kalau kau tak puas hati, kau tanya perempuan, kenapa kau pilih Abang Haji ni, umur dia dah banyak? Ramai ke orang lain. Yang pertama dia romantik. Dia memang romantik. Dia pandai mesra, gurau. Kalau dia suap kan, bang, tu telinga tu. Kalau tak nampak telinga kena betulkan saya. Lepas tu makan candlelight tengah hari candlelight, ngalau lalat nama tu. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak tak terangan nak balik. Kan contoh lah, tapi bukan orang sini lah, orang tempat lain lah kan. Macam tu. Jadi jaga hubungan. Seterusnya apa? Hikmah. Percaya pada hikmah. Kita bekerja sungguh-sungguh, kita tak naik pangkat, kita tak dapat APC. Percaya pada hikmah. Ada benda lain lebih baik Allah nak bagi kat kita. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Allah mungkin tak bagi kita kaya, Allah tak bagi kita naik pangkat, Allah bagi suami yang penyayang. Suami balik, sayang, abang orang masak lah, sayang. Saya tahu kan abang tak boleh kalau tak nampak muka sayang saya. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Memang kau nak kan cakap macam geli. Kau tak nak ke suami macam tu? Nak kan? Dah lah bang, orang nak masak ni. I love you too. Wah, manja, nampak manja. Iya. Nampak tak? Allah bagi tu keberkatan tu sebenarnya. Nampak tak? Betul. Percaya Tuhan bagi apa? Allah bagi kita, mungkin kita belum kahwin. Siapa yang belum kahwin sini? Sampai ke sudah tak kahwin? Lama kahwin. Percaya kadang Tuhan bagi rezeki, so kita jaga mak ayah kita. Relax. Ada orang jambatan ni pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang jambatan ni panjang, rupanya Allah nak bagi jodoh yang terbaik. Ada orang jodoh tu dia penjabatan dalam pendek, banyak kali pula. Kan, iya. Ni lah, saya nak sentuh sikit lah kalau bab poligami ni nak beritahu. Apa? Bukan main gila. Tak. Sebenarnya dalam bab ni saya pesan pada orang perempuan terutamanya. Orang lelaki pun ambil pengajaran. Sebenarnya poligami ni tak salah. Pelakunya itu. Jangan sampai kita tulis komen tu kan, poligami ni tak sesuai pada masa ni. Jangan ni, tu hukum Allah tu. Wah, jangan. Kita nak marah-marah orang, pelakunya tu kita marah. Orang tu buat tak betul, menyebabkan poligami apa semua jadi dipandang serong. Sebenarnya perbuatan orang tu. Berapa ramai orang poligami tapi membiarkan isteri-isterinya terbiar, anak-anak terbiar, tak terbela. Berapa ramai yang berpoligami tapi tak mampu pun dari segi keuangannya. Isteri itulah yang reda kan, iyalah tak apalah, buat macam mana. Itu sebabnya. Hati-hati. Jangan marah tu lepas saja kan. Hati-hati sebab mungkin melibatkan hukum dan sebagainya. Hukum itu ada masalah, orangnya tu. Kan dalam Quran pun sebut kan, dia kata fankihu ma tabalakum minan nisa, kan, masna wa sulasa wa ruba', berkahwinlah kamu dengan perempuan yang baik di kalangan kamu 2, 3 atau 4. Dalam Quran sebut terus mula 2 je, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau bimbang, kamu takut kamu tak mampu berlaku adil. Adil ni semualah mampunya, kemampuan dia zahir batinnya, perbelanjaannya, untuk menjaga hatinya, maka fawahidah, maka cukuplah seorang. Kalau tak mampu lebih, yang itulah, tu memang hukum. Nasihat sikit lah apa yang tadi kan. Sebenarnya orang lelaki kena ingat yang seorang pun kena ingat tanggungjawab orang perempuan dekat rumah 2 saja sebagai isteri, 2 sahaja, iaitu melayan suami dan melahirkan anak. That's all. Saya ulang balik. Record
Tanggungjawab orang perempuan sebagai isteri di rumah hanya dua saja, melayan suami dan melahirkan anak. That's all. Kau jangan rekod setakat tu je, ada lagi sambungan dia. Kalau kau padam dengan setakat tu je. Cuma yang lain daripada tu, kemah rumah, sental bilik air, basuh kain, lipat kain, sidai kain, besarkan anak, jaga anak, bagi anak makan, suap anak makan, kan, semuanya. Selain daripada itu, kemah rumah apa semua, basuh, cuci kereta apa semua, apa pun dalam rumah, tukar lampu, kemah, lap siling, lap tingkap, semua tugas suami. Perempuan macam ni. Cuma rakam cuma. Tolonglah sambung rakaman tu, tolong. Cuma orang perempuan selama ini memangku tugas suami. Dia tolong buat juga untuk suami. Kemas rumah, lipat kain, sental bilik air. Dan orang lelaki kena faham itu tugas kita sebenarnya. Bila kita faham itu sepatutnya tugas kita, isteri kita tolong buat, maka kita kena appreciate. Terima kasih lah isteri abang kemas rumah abang pun tak dapat nak kemas macam ni. Selalu cakap macam tu. Ni tak terbalik. Kan kerja rumah ni kerja kau, buatlah. Apa hal lah ni? Abang penat nak kerja. Wah kan, drama sangat. Betul, sebenarnya itu adalah tugas orang lelaki. Tapi orang perempuan dia dah tolong orang lelaki untuk buat benda-benda tu. Nampak tak? Itu sebab orang lelaki kena bagilah untuk orang perempuan ruang. Balik rumah nampak isteri tengah cuci pinggan. Sayang, dah pergi masuk dalam, pergi mandi. Kesian dengan name tag pun tak buka lagi. Pergi masuk dalam, mandi, biar abang sambung. Suami sambung ni dengan pakai kod UMP ni. Saya nak tanya, happy tak orang buat? Happy, walaupun tu lah sekali dan 365 hari tu kita kan rasa happy. Ataupun suami kata, sayang ni ambil ni voucher spa muslimah ni. Kesian tengok sayang jaga penjara ni lama dah. Ambil sayang voucher spa muslimah ni, pergi spa, pergi apa, pedicure, manicure, cuci rambut, massage apa semua. Abang bila nak pergi ni? Sabtu ni yang dah booking dah. Habis anak-anak kita, anak-anak abang jaga, saya pergi je. Abang susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Orang ajar macam tan. Tak adalah abang gurau, abang dah bayar dah. Ya ke bang? Allah Akbar. Happy tak perempuan? Happy. Betul kena bagi. Saya punya saya bagi. Dah pergi keluar. Betul kena bang? Betul, pergi keluar. Saya suruh isteri saya keluar, saya duduk rumah, tutup pintu. Hari ni adalah momen yang paling bahagia untuk kita di rumah. Mak kau tak ada hari ni. Orang perempuan kat rumah kan, anak tension ni. Kan? Orang lelaki jaga anak lagi baik tau daripada orang perempuan jaga anak kat rumah. Orang lelaki jaga anak lebih baik daripada orang perempuan jaga. Sebab orang lelaki tu je ni buat, jaga anak. Yang lain dia tak buat dah. Duduk. Topal. Duduk lah. Orang perempuan dia sambil jaga, dia masak, dia basuh pinggan, basuh kain, itu apa benda yang jatuh tu, astagfirullahaladzim. Tu orang perempuan, dia semua benda dia kena fikir. Kan? Itu beza dia. Ya, jadi itulah dia. Tapi dalam bab dua perkara tu, melayan suami dan melahirkan anak, orang perempuan kena jaga tu tip top, kena jaga. Dan saya kata tadi lah, isu yang paling banyak dalam rumah tangga tu lah, orang lelaki nak bersama dengan isteri macam minta sedekah. Dah macam zombie tu tengah malam. Kau gelak kenapa? Kau dah boleh bayang keadaan tu. Yang bini sibuk lah. Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Faham? Tapi janganlah sesaja kau cari belakang unta. Tapi bilik ada belakang unta cari kan.
Betul. Kadang-kadang lelaki buat permohonan, ada dengan ini saya merujuk pada perkara tersebut di atas. Saya dengan ini memohon satu segmen bersamamu mulai jam 9 sehingga sebelum setengah malam. Pohon dipertimbangkan satu slot bersama dengan pihak puan. Sila beri jawapan segera. Pertimbangan segera pihak puan sangat kami hargai. Seandainya permohonan tidak diluluskan, semimang mendatangkan amalan petaka, huru-hara dan bencana di masa-masa akan datang. Yang benar suamimu. Kau tahu dia minat apa? Akan dipertimbangkan. Kau ajar. Dia fikir dia ada kuasa tu. Iya. Barang siapa yang mengecewakan suami di tempat tidur akan dilaknat oleh malaikat sampai ke subuh. Jadi kalau suami kata on tak on? On. Kalau boleh jangan tunggu suami minta tau. Bagi. Abang ingat nak keluar kejap, jangan lambat tau malam ni. Aku siap bagi guideline kan kau cara dia. Kan? Lepas tu minta tu janganlah sebut clear sangat. Suami pun takut anak dengar. Sayang, jom kita tut. Astagfirullahaladzim. Anak dah astagfirullahaladzim. Pakai kod rahsia yang mana suami isteri je faham. Orang cakap penjara pun dia faham bahasa tu. Mungkin tentera, polis pakai kod MOS. Sayang, apa dia? Bini pun jawab terun, okey. Tapi jangan selalu sangat pakai, takut anak perasan. Sayang, Alung cakap, Long, kau tengok Long. Lepas abah cakap tu turun, mesti mak masuk dalam bilik. Dia tahu. Dia dah tahu. Kau kena selalu tukar kod tu. Jangan sama-sama. Okey? Allah, basah tudung kau. Yang kali bawa towel kau kuning lap air mata tu. Okey tu saya siamah dekat Ilim Bangil tu berlari akak tu. Kenapa kak? Nak kencing. Tergelak sampai nak kencing. Kesian tengok. Allahu Akbar. Okey. Kemudian kita dalam tahun 2023 ni kena lebih bertanggungjawab, accountability. Kan? Tadi hikmah ni accountability, maknanya kebertanggungjawaban. Jangan gemar menyalahkan orang aja. Kenapa tak siap kerja? Dia yang bagi file ni kat saya. Saya tak tahu kena buat apa sebenarnya. File ni patutnya dia punya, dia kena settlekan. Ini bukan hal saya, kerja saya lain. Dia kata, salahkan orangnya. Tanggungjawab. Jangan jadi cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikat tak timbul. Kenapa ikat tak timbul? Ubat panjang. Kenapa ubat panjang? Lembu kebau tak makan. Kenapa lembu kebau tak makan? Sakit perut. Kenapa perut dia sakit? Nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kenapa kata panggil? Jadi no, dia saling menyalahkan. Tapi bahagian HR boleh rekodkan lah. Tahniah pada UMP dan semua yang hadir hari ni kerana masih ingat lagu tu. Aku saja ya teh buka kerut. Lepas ni apa? Lepas ni apa? Lepas ni apa? Lepas ni apa? Dalam banyak-banyak binatang tu, binatang yang paling gentleman adalah ular. Dia tanggungjawab, memang makanan aku. 3 kali dia jawab sambil merenung tempat pada mata yang bertanya, memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Rakaman audio hujung ni dah dipadam oleh Jabatan Rakib Negara. So what? Dia kata. Dia tanya kenapa. Orang dah tak tanya. Bila kita tanggungjawab, orang tak tanya. Tu sebab anak kita pun buat perangai kita. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Semua salahkan orang. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Yang kau bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah, tak selesai. Selesai. So kena buang. Kena buang penyakit tu. Seterusnya respon positif. Apa-apa juga yang datang dekat pejabat kita, respon positif. Ada sekela, ada arahan-arahan terbaru, arahan terkini, perkeliling terbaru. Oh, kita buat dulu. Jangan banyak cerita. Dia tak faham lah kita sebagai pekerja. Dia tak nak tanya kita pun. Main buat aja. Jangan. Dia dah bincang lama dah tu. So kita cuba buat dulu. Orang yang bijak nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. InsyaAllah kita buat dulu. Buat dulu positif. Adalah benda baik yang nak dicapai dengan arahan yang terbaru ni. Yang best ada seorang, korang yang bermuda ni buat lah, akak dah nak pencen. Itu satu lagi jawapan. Tak habis-habis jawab macam tu kan. Tu kita pun baca balik dalam sekela. Tak ada ke tulis dalam tu, kepada nak pencen sila abaikan notis ni. Tak ada pula kan. Tapi itulah ayat ni.
Dan seterusnya ikhlas dalam bekerja. Kenapa ikhlas? Sebab bila kita ikhlas bekerja, insya-Allah Tuhan akan bagi ganjaran yang terbaik untuk kita. Kita jangan expect aku mesti macam ni, aku mesti macam ni, mesti macam tu. Tak payah. Tapi bila bekerja dengan sungguh, Tuhan akan bagi yang terbaik untuk kita. Ikhlas melakukan satu amal pekerjaan tanpa mengharapkan apa-apa balasan, wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita ni pelik pula. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Tu benda tu kena ubah. Sebenarnya tak. Ikhlas lah. Tak ada nak terima kasih pun kita tak nak. Rupanya Tuhan bagi kita terbaik. Contoh macam seorang guru, seorang pensyarah kan, mengajar. Dengan ikhlas kita mengajar. Kita kecewa bila budak tak belajar. So kita ikhlas. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita itu, mungkin anak kita di tempat lain, orang lain pula ikhlas mengajar anak kita. Mungkin macam tu. Macam tu lah. Dan dalam hidup kita ni saya pesan, jangan sibuk nak kejar kaya. Tahun 2023 ni aku ingat aku nak jadi kaya. Tak salah, tapi sebab kaya tu sendiri tak jelas. Kaya tu sendiri tak jelas. Berapa baru kaya? Cuba cakap, berapa baru kaya? Dengan ini diumumkan kepada semua staf yang hadir pada hari ini, yang duduk di kursi yang dikhaskan. Yang duduk di tangga tidak kira. Contohlah. Dengan ini diumumkan semua staf yang datang sila tinggalkan nama dengan nombor akaun masing-masing. InsyaAllah sebelum jam 5 petang kita akan bank in kan dalam setiap akaun masing-masing sebanyak RM500,000 cat seorang. Contoh. Jangan minta tau, contoh. Sekarang nak tanya, banyak tak RM500,000? Puan, banyak tak puan RM500,000? Banyak. Rasa berhenti kerja terus dah. Silap-silap option terus. Tapi ada juga, banyak tak puan RM500,000? Banyak puan? Banyak tak? Banyak. Ada setengah orang RM500,000 tu tak banyak. Duit KWSP dia RM500,000. Aku besar tak payah fikir apa dah. Relax, tak payah fikir apa dah. Aku relax berjalan dengan bini aku, keluar duit KWSP. 2-3 minggu lepas keluar duit KWSP, pegang senapang depan bank. Jadi pengawal keselamatan. Cuba kan menghina karier tu. Maknanya tak cukup. Duit tu kena pau dengan anak-anak dia. Anak dia sambung belajar nak pakai duit tu. Anak-anak dia nak berniaga pun minta modal dengan ayah dia. Nak kahwin pun minta dengan ayah dia. Tu saya pesan pada siapa yang nak pencen, jangan habiskan duit KWSP, duit persaraan untuk anak-anak. Jangan. Nak bantu sikit-sikit boleh. Ingat masa tua kita. Yang muda dengan sihat mencari duit. Yang tua dengan duit mencari sihat. Simpan untuk hari tua kita. Kalau orang nak kahwin takkan tak tolong. Ayah tolong sikit boleh lah. Ayah ni sampai hati ayah. Yang sedap engkau teruk aku pahal. Macam tu dia cakap. Macam tu anak-anak sekarang semua nyusahkan mak ayah. Jangan bagi dia ikhtiar sendiri, usaha sendiri. Kan? Betul. Ada orang kaya ni. Saya tanya dia, Datuk, harga ni mahal rumah ni tu. Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya, kita salah jawab tu kan. Ada satu rumah Datuk Seri tu, dia baru pindah rumah. Saya pergi rumah dia, mahal rumah dia tu. Tak adalah, nasib baik dia bagi kurang. Ustaz, kalau tidak memang tak boleh beli rumah ni. Berapa dia kurang kan? Alhamdulillah lah, daripada kurang-kurang dapat 5 juta. Macam tu lah, macam tercekik rasa. 5 juta. Harga renovate 1,5 je. 1,5 je. Mana 1.5 juta. Tak ada mana renovate 1,500. 1.5 juta. Barang-barang dalam rumah je 3 juta. Barang-barang dalam rumah. Tapi bahasa dia bukan sombong, memang dia orang kaya. Itu pun pada dia tak kaya lagi tu. Ada satu rumah Datuk tu, saya berceramah kat rumah dia, dia bagi saya makan, ada satu kopok tu. Macam Ustaz, rasa sedap tak Ustaz kopok tu? Sedap, alhamdulillah. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu, apalah kau beli kilang dia? Kalau dah sedap kau beli banyak, bagi semua orang rasa sudahlah. Bayangkan tu, kilang beli. Macam tu lah tuan-tuan. Itu sebab jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Yang kedua, ingat, Nabi pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Itu target kita tahun ni. Cari rezeki yang halal. Yang halal cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maksud cukup adalah kita bukan nak kejar kekayaan, tapi kita nak kejar keberkatan dalam rezeki kita. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Once again, kongsi. Maknanya sedekah. Yang kedua, rumah tangga kita rasa bahagia.
Oh my, bahagia. Suami balik menyanyi-nyanyi, indah sungguh panorama. Isteri nyaut kat dapur, bagai pulang ni warna. Anak ulala. Bahagia betul. Suami balik, sayang. Isteri penat balik dalam penjara kan. Suami pula sampai. Assalamualaikum sayang. Sayang, hari ni abang balik. Saya bantu air, kita makan sesama. Hari ni abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Ha? Kuih apa pula lambang kasih sayang ni? Kuih kapel. Ada kuih kapel? Tu saya tengok. Kuih cakui. Kuih cakui kan kapel tu, centangkan. Makan bersuap kau. Bahagia dalam rumah tangga. Nampak tak? Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Kan, jangan main-main tau. Saat melihat anak-anak berjaya ni, menitis air mata. Bang, anak kita dah kungfu, bang, ya Allah. Suami pun cakap, sayang, ni kungfu tadika ni. Kau kawal perasaan kau sikit. Merau meneliti tu nangis ni, anak pakai rok di tadika kan, nak macam mana? Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan dia, orang pun senang dengan kita. Satu, tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah. Itu yang kelima. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali dikunjungi tetamu, ada je tamu datang ke rumah, itu tak termasuk yang tin Shopee, itu tak termasuk tau. Itu kau yang order. Jangan kira. Tapi mana orang datang ziarah rumah kita, kita jamu dia makan, itu keberkatan. Dan yang ketujuh, apabila doa kita seringkali dimakbulkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun kejarlah keberkatan rezeki. Kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Kita semua perlu bekerjasama antara satu dengan yang lain, bukannya saling jatuh menjatuhkan. Jadi itu saja daripada saya. Saya faham signal tu. Dan lagi satu lagi yang paling bahaya sekali, bila ceramah ramai macam ni, yang lama bukannya ceramah tapi ambil gambar tu kan yang lama kan. Jadi saya bagi can untuk ambil gambar. Ingat, gambar tegak RM10, gambar rebah RM50. Tak adalah, gurau je. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mula menyebut jasa baik pihak penganjur menyebut rasa nak junjung. Sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa nanti,